Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bersiaran secara langsung di Facebook Hospital Pakar An-Nur, yang mana program kita setiap hari Selasa ini memang kita sentiasa kita jalankan. Mungkin caranya berbeza pada kali ini kerana kita masih di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi bersama-sama kita pada pagi ini bersama Puan Fadlina Siddiq, seorang peguam syar'i dan merupakan Timbalan Presiden Pertubuhan Pemerkasaan Keluarga atau singkatannya namanya FIM. Jadi sebelum kita meneruskan sesi pada pagi ini, marilah sama-sama kita muka dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, baik. Hari ini kita akan membicarakan tajuk berkaitan dengan suasana tempoh kawalan pergerakan masyarakat kita, yang mana kita pun sedia maklum semalam kerajaan telah mengumumkan khususnya di Selangor ni PKPB kita ni bersambung sehingga 14 Januari. Jadi mungkin pada setengah masyarakat ia mungkin merupakan satu berita gembira atau mungkin satu berita yang mendukacitakan pada setengah golongan. Jadi hari ini kita nak mengupas satu tajuk yang dekat dengan hati kita, iaitu bertajuk Terkurung Tetapi Tidak Murung, yang akan disampaikan oleh Puan Fadlina Siddiq. Saya ingin serahkan terus slot pagi ini bersama dengan Puan Fadlina Siddiq. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zarin. Ustaz Zarin sahabat saya, lama tak jumpa Ustaz Zarin. Yang kedua, Hospital An-Nur ini hospital yang cukup dekat lah dengan hati saya. Dua anak bersalin di An-Nur, dan anak 1 sampai anak 6 pediatrician semua di An-Nur. Jadi hospital baru je tak sempat beranak lagi, rasanya tak beranak dah. Jadi memang orang kata pucuk dicita ulang mendatang lah bila mendapat jemputan daripada An-Nur ni. Okey, bila dapat tajuk ni, saya punya dalam kepala saya memang terus teringat kepada kes-kes keganasan rumah tangga lah Ustaz Zarin bila kita cakap tentang terkurung tetapi tidak murung ini. Tetapi apa yang saya nak tekankan adalah kerisauan saya sebagai seorang peguam melihat dan sebagai aktivis juga melihat kes keganasan rumah tangga ni secara luar biasa lah meningkatnya sepanjang tempoh terkurungnya kita ini. Saya nak mulakan kalau boleh Ustaz Zarin bantu saya dengan slide ini. Saya nak mulakan dengan menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan slide yang pertama, bahawa dalam tempoh pandemik ini, keganasan rumah tangga ini dikenali sebagai pandemik dalam pandemik, pandemik in pandemik. Ini bermakna kita bukan saja risau dengan pandemik yang sedia ada, tetapi juga dengan keadaan setiap individu, keluarga dan komuniti yang terkurung di dalam tempoh pandemik ini. Di Malaysia, keadaannya juga merisaukan, sama seperti negara-negara lain juga. Apabila keganasan rumah tangga ini meningkat setengah negeri sehingga 80%. Sebab An-Nur dalam Selangor, next slide Ustaz Zarin, kita nak tengok betapa seriusnya dalam Selangor ini. So lebih kurang beginilah faktor-faktor yang menyebabkan dalam kebincangan ataupun keganasan rumah tangga dalam pandemik ini. Mostly kerana kawalan pergerakan. Dan tak ada akses lah untuk dapatkan bantuan, dan apabila duduk dalam dengan kita panggil sebagai orang yang memang sifatnya ataupun memang abuser pendera ini, jadi proses pengawalan terhadap pemandiri ataupun mangsa dalam rumah tangga ni menjadi-jadilah so dikawal, tak boleh keluar, tak boleh berhubung, tak boleh bersosial. So itu yang jadi namanya juga sebenarnya kawalan pergerakan juga tu, kawalan pergerakan di dalam rumah. Kemudian
saya ingat faktor yang kita akan tengok di negeri Selangor ni lebih menakutkan. Next slide ya. Okay. Ini memang champion lah ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan pun setakat Oktober 2020 dalam senarai di Malaysia dan juga jawapan-jawapan kepada Parlimen, Selangor memang nombor satu lah untuk keganasan rumah tangga ni. Saya ingat Selangor kes sahaja mencapai 700 lebih ya. Jadi ini yang kita nak angkat untuk saya kongsikan pada ini, memandangkan perempuan semua tuan-tuan berada di negeri Selangor dan sebenarnya kita boleh bekerja menggunakan data ini di negeri Selangor. Jadi statistik setakat Oktober 2020, hulu langat paling tinggi. So Anu dalam hulu langat, perempuan dalam hulu langat, tuan-tuan dalam hulu langat. Ya. Nombor 2 Gombak, kemudian Kelang dan Subang Jaya. Jadi faktor kenapa hulu langat tinggi ni pun ada banyak sebab lah. Sebab dia antara daerah yang terbesar. Yang kedua, hulu langat juga mempunyai akses kepada bantuan dan juga sokongan daripada NGO lebih ramai. Jadi kadang-kadang kita jangan pula rasa bila tinggi tu maknanya orang hulu langat ni semua teruk lah kaki pukul semua. Tidak tapi bila tinggi tu menunjukkan bahawa kadang-kadang ia menunjukkan akses bantuan tu lebih mudah. Jadi negeri-negeri yang kita panggil daerah-daerah yang sikit tu mungkin sokongan dia tidak seperti di hulu langat. So etnik masih lagi Melayu, India, kemudian Cina ya. Jadi setakat Oktober 2020 kes meningkat sehingga 80%. Sebab tu saya kata Selangor antara yang cukup merisaukan lah 80%, Perak 58% ya. Ada negeri-negerinya lah ya. Johor juga saya ingat up to 80% juga jadi keganasan ini meningkat sehingga Oktober. Sebelum ini kita kira setakat Oktober tu masih lagi dalam lingkungan 200 kes ya. Tapi ini sudah meningkat sehingga 80% ini sangat merisaukan ya. So jantina, kita jangan ingat perempuan yang kena pukul, tetapi juga lelaki juga kena ada jadi mangsa keganasan rumah tangga. Keseluruhan Ustaz Zarin, mangsa keganasan rumah tangga lelaki ni 21%. Jadi Ustaz Zarin ni antara bukan lagi suspek mangsa ni pemandiri keganasan rumah tangga 21% ya. So ada juga lelaki dan suami yang didera tapi masih lagi majoritinya perempuan. Tapi saya nak tunjuk tu kanak-kanak lelaki tinggi daripada kanak-kanak perempuan ya kalau dalam kes keganasan rumah tangga. So kes keganasan rumah tangga ni melibatkan suami, isteri, bekas suami, anak-anak ya dan juga orang tua yang tinggal dalam rumah itu. So keganasan rumah tangga ni lebih luas lah, dia bukan saja suami isteri, termasuk juga kanak-kanak yang tinggal di dalam rumah tersebut ya. So jenis keganasan kita boleh tengok yang pertama sekali fizikal lah ya. Fizikal ni memang masih lagi utama. Yang kedua ugutan ya, untuk meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan. Dan yang ketiga inilah yang saya nak kongsikan iaitu psikologi dan juga emosi terhadap mangsa. Kalau orang yang didera secara emosi, tidak semestinya dia didera secara fizikal, Ustaz Zarin tapi orang yang didera secara fizikal pasti akan mendapat juga penderaan secara emosi. Ya. Sebab itulah data-data ini semua kita kena lihat dan bantulah masyarakat setakat mana yang kita mampu. Dan saya ingat di peringkat kita panggil sebagai kumpulan sokongan kumpulan sokongan kalau yang bekerja di hospital, Ustaz Zarin, seorang ustaz. Jadi maknanya kena ada kita panggil sebagai skill tertentulah bagaimana untuk menghadapi kes-kes keganasan rumah tangga ni. Kita panggil sebagai responden. Ya, so responden biasanya dalam kes keganasan rumah tangga ni polis, ya, ibu bapa, NGO, aktivis, ya, dan juga agamawan. Ya. Hospital memang dia akan fokus kepada kita panggil sebagai untuk laporan perubatan sajalah ya, tetapi yang lain-lain itu ya. Sebab itulah di Selangor kita memang sudah ada OSCC, One Stop Crisis Center di semua hospital kerajaan di negeri Selangor yang boleh membantu pemandiri-pemandiri untuk mendapatkan laporan perubatan dan juga laporan polis ya. Alright, next slide. Okey, jenis tindakan yang telah pun dibuat di JKM kebanyakannya counselling. Yang perintah yang IPO PO ni saya akan terangkan kemudian, tapi saya nak sentuh sebab berlaku keganasan ini.
ya. Di Selangor nombor 1 panas baran. Jadi Ustaz Zarin, orang Selangor ni memang panas baran, ya. Nombor 2 penagih dadah, masih lagi tinggi, ya. Yang ketiga perselisihan faham, dan yang lain itulah kita tengok, ya, pemabuk, cemburu dan sebagainya, masalah kewangan, isteri mohon cerai dan campur tangan pihak ketiga. Tapi bermakna kita kena ambil perhatian terhadap isu ini, sebab dan punca ini menunjukkan bahawa memang ramai hari ini tertekan, dan panas baran adalah sama ada memang disebabkan oleh tekanan, ya, tekanan sementara, ataupun memang dia tidak mempunyai pengurusan kemarahan, ya, tidak pernah pergi pada kursus-kursus terapi pengurusan kemarahan. So panas baran ini kita dapati dalam tempoh PKP ini sangat menakutkanlah, merisaukan, dan ia terkait rapat dengan situasi keluarga tersebutlah, sama ada masalah kewangan dan sebagainya. Apa lagi kita ada slide ni, Ustaz Zarin? Saya ingat dalam konteks perlindungan-perlindungan yang diberikan juga, next slide, oleh pihak PDRM, biasanya kita memang ni tak ada apa, next slide Ustaz Zarin. Okey. Sebab tajuk terkurung tu, sebenarnya dalam Akta Keganasan Rumah Tangga ni pun memang mengurung ini, ya, adalah satu bentuk keganasan, ya. Saya nak sentuh bentuk-bentuk keganasan ni sebab dalam konteks yang selalu kita nampak adalah pukul je lah, ya. Tapi dalam Akta Keganasan Rumah Tangga ni macam-macam, ya. Mengurung mangsa, khianat terhadap harta benda mangsa, kemudian menggelapkan harta mangsa, ya, mengugut mangsa, dan dalam enactment Undang Keluarga Islam, ya, kalau dalam bawah fasah, ya, juga ada meletakkan alasan-alasan permohonan fasah itu disebabkan oleh faktor-faktor keganasan rumah tangga ni, dan fasah ini juga boleh dimohon oleh orang lelaki. Ustaz Zarin boleh mohon fasah. Mesti tak pernah dengar orang lelaki boleh mohon fasah, kan? Tak dengar. Tapi sebenarnya boleh, ya, orang lelaki pun boleh mohon fasah di mahkamah syariah. Cuma jarang kita dengar, ya. Ada beberapa alasan yang terkait rapat dengan akta keganasan, ada yang terkait rapat dengan keganasan rumah tangga dalam Islam ini. So antara keganasan yang dinyatakan di bawah fasah itu juga adalah halangan beribadat, ya. Sebagai contoh, seorang isteri yang dilarang memakai tudung, ataupun seorang isteri yang dilarang berpuasa Ramadan ataupun solat, ya. Jadi halangan-halangan agama ini juga ada satu bentuk keganasan, ya. Kita juga dalam proses untuk menambah lafaz taklid di Selangor ini, maknanya selain bercakap tentang teror, ya, keganasan rumah tangga ni, so sebenarnya Ustaz Zarin, bagi saya wanita Islam di Malaysia ni well protected, ya. Sebelum kahwin dah ada lafaz taklid, dan lafaz taklid itu sebenarnya sudah kuat untuk bercakap tentang perlindungan daripada keganasan rumah tangga. Sebab tu dalam lafaz taklid, setiap wanita tu, Ustaz Zarin ingat lagi tak, dah berapa lama kahwin Ustaz Zarin? Ingat lagi tak lafaz taklid? Ada dinyatakan, ya, sekiranya suami mengasari ataupun melakukan darar terhadap tubuh badan isteri. So itu juga adalah satu protection atau perlindungan terhadap keganasan rumah tangga yang diberikan oleh Islam. Kemudian fasah, menyebut juga antara lain sekiranya suami tidak berlaku adil dalam poligami, ya. Jadi isteri yang merana, itu juga satu bentuk keganasan, ya. Sebab syarat dalam konteks keluarga Islam ini, undang-undang keluarga Islam ini, tidak boleh mendatangkan darar kepada isteri. Maknanya kalau nak poligami pun, isteri sedia ada mesti bebas, ataupun tidak ada sebarang darar kepada dia yang melibatkan darar emosi, darar kepada harta, darar kepada nyawa, ya. So kalau darar ini ada, tak boleh poligami. So itu antara syarat, ya. Kemudian darar ini juga dibincangkan secara serius lah, ya, dalam keganasan bawah fasah dan keganasan rumah tangga di dalam Islam ini. Jadi maknanya dari segi undang-undang kita komplit, ya, melindungi wanita ni, cuma barangkali tindakan lah, ya. Tindakan ni macam-macam lah biasanya, ya. So apa lagi kita ada dah, Ustaz Zarin? Next slide.
Cuma saya nak tanya contoh, Ah, biasanya kita pernah dengar fasah ni hak bagi wanita, kalau lelaki ni hak bagi betul. lelaki cerai, perempuan fasah. Jadi kalau Mm-mm. contoh lelaki minta fasah tu di mahkamah syariah, apa contoh yang takkan dia datang tiba-tiba, mesti ada sebab. Ah, contoh dia kalau dia telah ditinggalkan oleh isteri dia lebih daripada contoh dia tak tahu isteri dia hilang lebih pada setahun. Tak tahu di mana isteri dia, ya. Jadi ini pernah terjadi dalam satu kes tu, isteri dia orang asing lah, foreigner. Jadi dia mohon kepada mahkamah syariah, mohon fasah. Kerana isterinya tidak diketahui tempat berada isterinya lebih daripada setahun. Ya, itu antara contoh kes suami mohon fasah lah. Yang kedua, kalau kena pukul dengan isteri, boleh mohon fasah. Ataupun kena kita panggil sebagai penderaan secara emosi juga, boleh juga mohon secara fasah. So ada lebih kurang, tak silap saya, lebih pada 5 alasan lah untuk mohon fasah daripada pihak mahkamah oleh suami ataupun isteri. Lagi banyaklah alasan dia, tapi majoriti ni untuk isteri lah, untuk perempuan lah. Tapi adalah untuk fasah untuk lelaki pun, cuma biasanya lelaki lafaz cerai lah. Menarik. So apa lagi slide kita ada, Ustaz Sarin? Okay, lain, next. Okey, ini yang saya nak sentuh, jenis-jenis perlindungan di bawah Akta Kegansuran Rumah Tangga ini. Okey puan-puan, selalunya bila kita bercakap tentang perlindungan ni, kita benda yang biasa kita dengar lah, mesti buat laporan polis, mesti buat laporan perubatan. Kenapa? Kerana inilah dia perkara-perkara yang akan kita pakai sebagai asas kes, untuk pendakwaan bagi kes keganasan rumah tangga. Tapi kalau perempuan merasakan bahawa nak bagi peluang, nak bincang lagi dengan suami, ya, undang-undang kita telah pun dipinda dengan perempuan dibenarkan untuk membuat EPO, Emergency Protection Order. So Emergency Protection Order ni tak perlu kepada laporan polis, ya. Hanya perlukan sokongan daripada pihak JKM. Jadi perempuan akan dilindungi di bawah EPO, tapi sekejap sajalah, dalam 24 hingga 48 jam sahaja. Ya. Okey. Untuk IPO, Interim Protection Order, dan PO Protection Order, perintah sementara untuk perlindungan dan perintah perlindungan, ini memang perlukan laporan polis dan juga laporan perubatan supaya kita boleh lindung puan-puan dalam tempoh siasatan ataupun 3 kes selesai. Ya. So IPO dan PO inilah yang paling banyak diberikan oleh pihak berkuasa kepada pemandiri keganasan rumah tangga supaya mereka boleh keluar sekurang-kurangnya untuk selamat. So yang menariknya di Selangor ini, sepanjang tempoh PKP ni, kerajaan Selangor memberikan sokongan penuh lah, kepada semua kempen keganasan rumah tangga dan perlindungan pada mangsa ni. Especially kerajaan negeri Selangor dia ada peruntukan khas, dan kita juga menyarankan sebagaimana yang berlaku di Perancis dan Spain, hotel-hotel digunakan sebagai tempat perlindungan bangsa. So sekarang ni hotel tak jalan kan? Jadi inilah dia tempat kita lindung kes-kes ataupun pemandiri-pemandiri keganasan rumah tangga. Jadi orang selalu tanya perlu tidak buat PO, IPO ni, kena buat, kena buat. Sebab kebanyakan pemandiri ni dia kena harass, kena ganggu selepas membuat laporan polis oleh kita panggil sebagai abuser lah, sebagai bendera dia tu. Jadi sangat bahaya sebenarnya. Jadi memang kena buat dan biasanya kita lindung sekali dengan anak-anak supaya tidak boleh dekatlah dengan mangsa ataupun pemandiri. Jadi ada ruang kalau sebab orang perempuan ni dia selalu takut nak dakwa suami, Ustaz Zarin. Suami pula bagi tahu tak cium bau syurga. Sudah. Hujah agama. Jadi isteri derhaka lah bagai kan. Jadi ini semua antara cabaran-cabaran kita lah di peringkat lapangan apabila berhadapan dengan pemandiri
kes keganasan rumah tangga. Next slide. Okey, ini ekosistem yang mesti ada. Mesti ada laporan polis, mesti ada laporan perubatan, perintah perlindungan yang saya sebut tadi. Siapkan kronologi kes ya, perempuan. Mencatat diary adalah perkara yang baik sebenarnya. Ya. Dokumen kena lengkap. Ya. Ada akses ya. Akses ni penting. Dalam satu kajian kita, Ustaz Zarin, 80% wanita akan berkongsi dengan rakan baik mereka apabila menghadapi masalah rumah tangga. Ya, 80%. Tapi dalam 80% BFF mereka ni Ustaz Zarin ya, 50 hingga 60% adalah rakan-rakan yang sesat ya, ataupun memberikan nasihat yang salah kepada rakan mereka. Ya. Jadi sebab itu kita perlukan lebih ramai lagi wanita, lelaki, ahli komuniti dan masyarakat ya, jabatan syariah misalnya, Hospital An-Nur misalnya, kita panggil sebagai mempunyai latihan well trained ya community untuk menghadapi mangsa-mangsa ataupun pemandu keganasan rumah tangga ini dengan maklumat yang tepat ya. Sebab itulah kebanyakan pemandiri atau pemangsa ni kita lihat lambat, slow ataupun macam tak tahu nak buat apa-apa, blur ya. Sebab rakan mereka juga memberikan saranan ataupun pandangan yang salah. Jadi bagi saya besarlah kesannya kalau 50 to 60% kawan-kawan yang sesat ni ya, maknanya besar kesannya dalam masyarakat. Maksudnya masyarakat kita memang tidak ada panduan untuk membuat ataupun melakukan perkara yang betul ya. Keluarga sangat penting, transit ya. Transit ini kalau kita lihat kes-kes sosial yang lain ya, isu sosial yang lain barangkali mudah, sebagai contoh kehamilan luar nikah ya. Contoh itu senang kita nak uruskan kerana ia melibatkan ibu itu saja dan anak dalam kandungan ya. Tapi kalau kes keganasan rumah tangga ni ramai tak banyak NGO yang nak buat sebab kos besar ya. Bila kita nak lindung ya, kita kena lindung satu keluarga Ustaz Zarin ya. Jadi kos melindungi satu keluarga itu juga sangat besar. Kemudian pasca mereka keluar daripada keganasan rumah tangga ini juga ada yang lebih kritikal, nak cari rumah ya, nak tanggung anak, kemudian kes mahkamah yang bertimpa-timpa. Mereka ni bukan saja berhadapan dengan kes di mahkamah sivil ya untuk kes-kes seperti IPO, PO dan sebagainya dan pendakwaan kes pukul ini, tetapi juga perlu ke mahkamah syariah bagi yang beragama Islam untuk memfahamkan perceraian, nafkah sementara, hak jagaan sementara. Jadi bayangkan ya, bertimpa-timpa ya, kita panggil sebagai proceeding case terhadap mereka. Next slide, Ustaz Zarin, apa yang kita ada? Okey, ini cabaran saya setiap hari lah ya, saya kongsi juga cabaran saya setiap hari ini. Pertama adalah penarikan balik laporan polis ya. Kalau 10 tahun yang lalu, kalau saya bercakap tentang penarikan balik laporan polis memang saya rasa marah betul lah ya. Sebab kita yang aktivis ni kita kadang-kadang peguam kita dah penat bawa dia buat laporan tiba-tiba dia tarik balik. Mestilah kita pun bengang ya. Tapi sebab kita melalui latihan kita sebagai aktivis, latihan kita sebagai responden yang mengendalikan kes keganasan rumah tangga, kita kena faham ya, ada situasi-situasi yang menyebabkan mereka ini menarik balik laporan polis. Sebab itulah kita pindah undang-undang keganasan rumah tangga tadi bagi mereka yang tidak mahu membuat laporan polis tetapi mahu menjarakkan diri buat sementara waktu daripada pendera mereka, kita galakkan untuk membuat EPO tadilah ya, Emergency Protection Order ataupun perintah kecemasan tadi ya, supaya ada ruang untuk mereka berbincang dengan suami dan sebagainya. Saya juga nak ingatkan bahawa risiko menarikkan balik laporan polis, orang ataupun mereka yang membuat menarik balik laporan polis ni akan terdedah kepada satu lagi charge, iaitu membuat laporan palsu. Jadi nak buat laporan polis ni kena careful lah, kena fikir banyak kali lah ya, sebab kalau tarik risiko dia adalah charge pula bawah membuat laporan palsu ya. Ada yang tak buat laporan perubatan pun ini kena buat sebab nanti charge di pihak pendakwa memang kena adalah borang ataupun laporan penuh perubatan ini. Dan kena ingat bila kes ini bila dah sampai ke peringkat pendakwa,
kita dah tak ada tanggungjawab lagi untuk kita panggil terhadap kes tu lah, sebab kes-kes ini semua akan dikendalikan sepenuhnya oleh pendakwa. Jadi kiranya state against pendera lah, maknanya negeri lawan akan berdepan dengan pendera tu sekali. Ini kiranya dah lepaslah tanggungjawab kita panggil pemandiri ni, kerana kes akan dibawa oleh pendakwa. Kemudian rumah perlindungan ataupun rumah transit ni memang antara yang paling susah lah nak cari. Biasanya kita galakkan ahli keluarga lah yang melindungi, tapi itulah, ini pun cabaran juga dalam komuniti. Biasanya kes kekerasan rumah tangga ni orang tak peduli sangat, sebab orang kata tu hal keluarga dia. Tapi sebenarnya bahaya, sebab bila kita treat kes kekerasan rumah tangga ni sebagai kes domestik, kes dalaman, orang tak faham dan orang tak boleh melihat ia sebagai kes jenayah yang besar. Sebenarnya ia adalah kes jenayah yang besar, sebab kes dikendalikan oleh pendakwa dan ia menjadi kes-kes dan didakwa di bawah kanun kesiksaan, kesalahan-kesalahan pukul tersebut, kejderaan-kejderaan tersebut. Jadi jangan ambil mudah pendakwaan-pendakwaan dalam kes kekerasan rumah tangga ni. Kita juga ada masalah SOP yang berbeza di setiap negeri. Memang ada problem. Saya ingat sepanjang PKP ni ada negeri yang laju, ada negeri yang slow. Itu cabaran juga, sebab orang akan question kenapa kawan saya dekat Pening senang dapat, kawan saya dekat Selangor lambat dapat dan sebagainya. Implikasi terhadap kanak-kanak ini cukup besar. Proses undang-undang yang bertimpa-timpa saya dah sebut tadi, dan sistem sokongan kewangan, reputasi diri dan pekerjaan yang merosot. Kesian sebenarnya, sebab kita tak treat keganasan rumah tangga ni kalau dia cedera secara fizikal saja tidak. Kita juga kena treat dia dari segi sokongan moral, emosi. Sebab itulah dia terkurung tapi tidak murung ni penting. Maknanya dalam konteks dia, walaupun dia diasingkan daripada suami, anak-anak ni, so kita kena juga jaga kesihatan mental mereka, Ustaz Zarin. Ini antara kesan terbesar kerana proses memberikan keyakinan kepada mereka ni untuk meneruskan kehidupan, pekerjaan dan reputasi mereka yang moral mereka yang sangat terganggu ini memerlukan masa. So kita memang perlukan ramai kaunselor, psikologis untuk bantu kita dalam mengendalikan kes-kes kekerasan rumah tangga ni lah. Okay, next. Apa lagi kita ada? Ini masalah terbesar lah. Kenapa kita susah, kita lihat ramai mangsa susah untuk keluar daripada kekerasan rumah tangga ni. Secara puratannya Ustaz Zarin, seorang pemandiri kekerasan rumah tangga ni akan berfikir ataupun kita panggil sebagai membuat attempt 7 kali untuk keluar daripada kekerasan rumah tangga. So average 7 kali, dan selepas mereka keluar daripada rumah tangga yang bermasalah ataupun toksik ni, yang wanita akan berdepan kebarangkalian dibunuh 70 kali ganda daripada pasangan mereka lah. So ini semua antara cabaran-cabaran kenapa kita lihat susah untuk mereka keluar daripada kekerasan rumah tangga. Ramai orang tanya, bodoh lah tak keluar daripada rumah tangga yang suami kaki pukul semua kan. Kalau 10 tahun yang lalu betul, saya pun akan berfikir begitu. Bodohnya duduk dalam rumah tangga yang macam tu kan. Bodohnya tak keluar kan. Tetapi ia tidak, sebab tu saya kata ia tidak sama apabila kita menjalani latihan sebagai responden, sebagai aktivis, kita akan melihat setiap orang punya masalah itu dari kacamata dia. Setiap orang punya halangan-halangan tertentu. Saya bagi contoh lah, kes-kes yang paling banyak juga, saya ingat kitaran keganasan ini juga berlaku sekaligus dengan kitaran honeymoon, bulan madu. So kata kalau Ustaz Zarin hari ni dia kena pukul, besok dapat gelang emas. Ataupun hari ni kena pukul, besok dapat rumah banglo. Buat hati. Jadi original behavior, keganasan yang original itu telah dilupakan dengan kitaran honeymoon tadi. So banyak berlaku begitu. Jadi Ni real ada case. yang Real case, maksudnya dia kena dera, lepas tu dia dapat imbuhan. Dia kena dera dapat imbuhan.
Sebab itu kita panggil kitaran keganasan dengan kitaran honeymoon ni berlaku serentak. Jadi hari yang dia kena pukul tu dia datanglah jumpa kita, beria-ria lah nak cerainya, nak filekan, nak charge suami dan sebagainya, nak IPO dan sebagainya ya. Tapi besok dapat gelang emas, dia diam. Kita pun tak tahu. Ya, kita ni tertanya-tanya dah mati ke kan, hospitalized ke ya. Tapi itulah dia cabarannya ya. Kemudian mereka juga berhadapan dengan kita panggil satu lagi sekarang ini gaslighting ya. Gaslighting sangat bahaya. Gaslighting ini adalah di mana pemandiri atau pemangsa ni disalahkan dalam semua perkara. Ya. Semua benda salah dia. Ya. So gaslighting ni dia membunuh seseorang tu secara mendalam, ya, secara perlahan-lahan. Ya. Dia menyalahkan tindakan, perbuatan, kata-kata, dia dipulangkan balik kepada pemandiri ni. So lama-lama dia makanlah, makan dalam, dan tekanan hubungan yang sempurna ini berlaku dalam masyarakat Islam. So hashtag #tiljannah ni Ustaz bahaya Ustaz. Sebenarnya saya pun sekarang ni bila berhadapan dengan kes-kes ini, saya memang tanya sama ada mereka mempunyai sebarang tekanan dalam keluarga. Kebanyakan yang sudah menjadi mangsa ganas rumah tangga lebih pada 10 tahun menghadapi tekanan inilah tiljannah ini. Ya. So mereka percaya satu, pasangan akan berubah. Kedua, pasangan mesti diberikan peluang untuk berubah. Yang ketiga, tekanan tu adalah ride or die. Ya. Maknanya kalau kita tak bersama dengan pasangan kita tu, mati, maknanya kita akan mati dengan dia lah. Ya. Maknanya ride or die, maknanya hadap je lah. Ya. So ini semua perkara-perkara yang saya rasa sangat merisaukan lah ya, berlaku dalam masyarakat, dan kita kena tengok balik lah ya, mana-mana culture, budaya yang membahayakan ya. So budaya permisif dalam masyarakat ni pun sangat bahaya. Sebagai contoh, budaya membenarkan keganasan ya. Kita lihat banyak kes-kes viral ya dalam media sosial, isteri kena herdik, kena tinggal tepi jalan, kena pukul dekat pasar raya ya. Janganlah ada orang yang kena pukul kat Bangi Gateway tu ya. Dan kita lihat aja, tak boleh ya. So permisif, masyarakat yang permisif ni macam itulah, dia tengok aja ya. Jadi bila kita jadi masyarakat yang begitu, orang akan anggap ia adalah satu budaya yang dibenarkan ya. Itu sangat bahaya. Next Ustaz, apa lagi kita ada ya? Next slide. Last. Okay. Alright. Takut menjadi isteri derhaka ya. Ini juga satu perkara yang saya kena betulkan dalam masyarakat ya. Saya ingat antara kesan terbesar undang-undang adalah kepada dua kita panggil dua permohonan lah di Mahkamah Syariah ini. Satu poligami, satu nusyus ya. Sebelum ini sebelum kita ada undang-undang dan undang-undang kita dipinda ya, nusyus ni adalah hak total suami. Poligami pun hak total suami. So siapa-siapa nak kahwinlah. Siapa nak nusyuskan isteri, nusyuslah ya. Tetapi bila pemerintah melihat ya berlaku social disorder ya, ketidaktenteraman awam ya, ataupun berlaku social disorder yang kita panggil sebagai terganggulah ya sistem sosial masyarakat, maka dua-dua undang-undang ini diambil alih oleh pemerintah. Sebab itulah kalau kita lihat permohonan poligami hari ini mestilah ya dengan kebenaran mahkamah, bukan dengan kebenaran isteri pertama, bukan dengan kehendak suami. Semua permohonan poligami mesti dibenarkan terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada mahkamah. Yang kedua, nusyus juga sebelum ini ya, adalah hak mutlak suami, tetapi hari ini pemerintah telah pun mengambil alih ya, ataupun mengambil balik kuasa suami itu dalam kes nusyus. Ini bermakna kes nusyus ini hanya mahkamah sahaja boleh sabitkan seorang isteri nusyus. Suami tak boleh suka-suka sebut isteri derhaka, isteri nusyus kau, isteri ingkar dan sebagainya. Tak boleh. Ya. Sebab itu semua kita panggil sebagai sabitan nusyus mesti melalui proses mahkamah. Ada sabitannya dan ada kesannya, ada implikasinya dan ada syarat-syaratnya juga yang mesti dipenuhi sebelum isteri itu disabitkan sebagai nusyus. Jadi saya ingat
tak perlu takut lah ya. Wanita ni dia takut sangat dengan nusyus ni. Saya pun tak tahulah apa input ustaz-ustaz bagi kepada wanita-wanita Islam ini sehingga nusyus ini dia takut betul lah ustaz ya. Tapi Surga. bila kita baca undang, ia berbeza sama sekali ya. Jadi maknanya kawalan itu telah pun dibuat oleh pemerintah supaya suami berhati-hatilah ya bila nak nusyuskan isteri sebab impak dia cukup besar ya. Dalam undang-undang keluarga Islam ini hanya nusyus sahaja yang bercakap tentang taubat ya. Undang-undang lain tak cakap pasal taubat tapi nusyus sahaja yang bercakap tentang taubat. Maknanya implikasi taubat seorang isteri ini akan mengembalikan hak-hak dia sebagai seorang isteri selepas dia bertaubat daripada nusyus ya. Ini disebut ayat yang disebut dalam peruntukan undang-undang. Sebab itu saya rasa penting untuk kita mengimbangi lah ya maklumat tentang nusyus ni. Saya risau sebab mangsa-mangsa ni kadang-kadang datang kepada kita dan beritahu dia dengar ceramah tentang derhaka dan nusyus ni daripada ustaz, ustazah, malaikat laknat di pagi hari apa semua ni tapi kita pun nak bagi tahu dia input itu dan peruntukan undang-undang berbeza ya. Jadi sebab tu saya kata kena ada seimbanglah maklumat itu. Jadi ustaz-ustaz pun kena tahu bagaimana pensabitan nusyus ini berlaku di mahkamah syariah khususnya dalam masyarakat Islam. Jadi tak bolehlah sembrono beritahu kalau tak buat ni ingkar, tak sediakan air untuk suami ingkar. Tak bolehlah ya. Kena ada maklumat yang seimbang dari segi undang-undang. Jadi saya ingat itu sahaja Ustaz Zarin daripada saya. Kita ada beberapa minit untuk soal jawab sekiranya ada sebelum saya ke mahkamah. Saya ada satu soalan. Biasa kita berbicara berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni, dia akan melibatkan dua individu. Masyarakat akan melihat suami dan isteri. Mereka akan, maksudnya anak-anak atau kanak-kanak ni tak terlintas langsung di fikiran. Jadi macam mana kita nak membetulkan persepsi dan pandangan awam seperti ini, dan sekiranya berlaku penderaan kepada anak-anak ataupun kanak-kanak ni, apa sokongan, apa bantuan yang boleh kita berikan kepada mereka? Okey, ini berdasarkan pengalaman Kak Fadlah ya. Sebenarnya kanak-kanak dia tak efek dengan perceraian ya, tapi dia efek sangat terkesan dengan konflik yang berlaku dalam rumah tangga. So keganasan ini adalah konflik ya. Sebab itulah antara kesan yang Kak Fadlah sebut juga adalah implikasi terhadap kanak-kanak. Kita ambil mudah sebab kita sangka keganasan rumah tangga ini hanya melibatkan ibu dan bapa. Tapi setakat hari ini untuk rekod Kak Fad, pengendalian keganasan rumah tangga ni kita sudah melibatkan 3 generasi Ustaz. Nenek atuk pukul nenek, bapa pukul mak, dan sekarang kita sedang menghadapi kes anak pukul isteri. So 3 generasi sudah berlaku. Jadi kalau kita sudah ada pembuktian ya bahawa 3 generasi sudah pun melalui ini maknanya kesan kepada anak-anak ini cukup besar ya. Baik. Dari segi perlindungan banyak. Kanak-kanak ini adalah antara kita panggil sebagai golongan rentan yang well protected lah di Malaysia ini. So satu, di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga sendiri, kanak-kanak ini boleh dilindungi di bawah IPO, EPO dan PO itu sendiri, protection order itu semua, dalam konteks mereka akan dijauhkan daripada pendera lah ataupun orang yang memukul. Walaupun orang itu tidak memukul mereka, tapi kesan psikologi ni penting ya. Mereka melihat bagaimana ibu mereka dipukul ini sangat memberikan kesan. Orang selalu kata tak adalah dia sayang anak semua, tak. Kalau dia sayang anak dia tak pukul mak ya. Sebab dia tahu kesan itu kepada anak tu macam mana. Kemudian jika anak itu sendiri menjadi mangsa, so Akta Kanak-Kanak akan bertindak dengan panggil dengan secara efektif lah ya. So kanak-kanak ini akan dilindungi, JKM akan ambil dan dilindungilah sepenuhnya. So dari segi pelindung kanak-kanak, kanak-kanak akan dibawa oleh pegawai JKM, seterusnya dilindungi dan sebagainya, dan pendera ini, ibu atau bapa yang mendera mereka ini akan dibawa untuk charge ia adalah proses yang sudah pun ditentukan oleh undang-undang. So untuk Kak Fad, yang penting adalah laporan, melaporkan. Kebanyakan kita tak lapor masalahnya ya. Itu isunya, tak lapor. Jadi
semua awareness tentang keganasan ni kena bermula lah daripada sekolah, ada tanggungjawab. Sebab undang-undang kita ni bersifat progresif sangat cepat untuk melindungi kanak-kanak ni. Jadi ibu bapa kena hati-hati juga macam contoh mendedahkan anak-anak. Kita sebelum ni kes banyak kes tertinggal anak-anak dalam kereta kan. Itu satu bentuk pengabaian dan yang sangat besar dalam undang-undang. Tapi dalam masa yang sama kita juga perlu memberi sokongan moral kepada ibu bapa yang bagi mereka tak terlintas langsung anak itu berada dalam kereta dan kemudian mati akibat terlalu lama dalam kereta. Tapi proses-proses pendidikan ni kena berlaku Ustaz. Okay, ada lagi 9-17. Ada satu lagi soalan. Bila melibatkan isu rumah tangga ni, bagaimana kita nak seimbangkan peranan suami dengan isteri ni dalam memelihara emosi, mengekalkan emosi yang sejahtera dalam keluarga. Sebab kita tak tahu PKPB ni akan habis bila, bersambung. Jadi tekanan tu kita lihat semakin lama semakin tinggi. Bukan kita saja, mungkin aktivis, peguam pun melihat isu ni semakin lama semakin menaik. Macam mana kita nak menyeimbangkan peranan aktivis satu hal, peranan ibu bapa tu sendiri dalam memastikan tekanan tu kita dapat redakan dan kita dapat hidup dalam keadaan sejahtera dalam tempoh PKPB. Soalan tu sangat penting Ustaz Zarin, dan soalan tu sangat relevan lah untuk Kak Fad sendiri sebab Kak Fad adalah emak yang tidak boleh bertugas di rumah. I'm not apa kita panggil, work from home saya gagal lah. Itu je lah cakapnya, memang gagal. Saya memang gila lah duduk rumah sebab kita dah biasa di luar dan sebagainya. So duduk rumah ni memanglah terkurung dan murung lah untuk saya terkurung dan murung. Tapi ini sangat penting bila, dan kita kena ingat bahawa komunikasi kita panggil komunikasi krisis kita tidak sama. Setengah orang time gembira dia boleh communicate dengan pasangan dia macam biasa, gelap semua, tapi time krisis dia tak boleh communicate. Ada setengah orang dia setiap kali ada krisis dia cepat atasi sebab komunikasi dia punya cara komunikasi yang baik dengan pasangan. Dan kemudian kita kena tengok juga konflik-konflik rumah tangga dalam Islam ini dia ada satu alamatul nusyuz, tanda-tanda nusyuz. Ini selalu orang tak cakap lah silent treatment, mengajuk lama-lama, suara tinggi sikit. Kemudian nusyuz yang betul, nusyuz yang memang ada pensabitan, dan nusyuz ni biasanya dimulakan oleh salah seorang lah sama ada suami ataupun isteri. So suami pun ada nusyuz dia, isteri pun ada nusyuz dia. Kemudian syiqaq ni kita tak dapat tentukan siapa yang memulakan konflik ini. Barangkali dua-dua. Sebagai contoh, dah duduk serumah 8 tahun tak cakap, ataupun dah tinggal berasingan bertahun-tahun, tapi masih ada suami isteri, ataupun saling pukul-memukul antara suami isteri ni, balas cakap kasar. Dan yang terakhir lah darar. So darar ni memang kemuncak semua konflik rumah tangga yang bahaya. So dalam Islam pun kita juga ada proses-proses kita. Kita ada tahkim, kita ada suluh, kita ada tafriq, hakam. Dan ini semua proses ni kita kena berlatih dan kena diajar dalam masyarakat. Sebab itulah bagi saya tugas asatizah ini bukan sahaja memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam masyarakat, tapi juga mengajar ni melalui proses-proses yang telah pun diajar dalam Islam, undang-undang keluarga Islam ini, supaya masyarakat kita lebih faham bagaimana nak menguruskan isu-isu ni. So tafriq ni adalah pemisahan. Ramai orang confused Ustaz Zarin, tak boleh keluar rumah. Jadi itu yang dia terkurung dan murung tu, sebab ada input kata kalau kena dera, ada masalah rumah tangga, tak boleh keluar dari rumah, kena duduk sampai selesai. Tapi sebenarnya Islam dah bagi dah sebut macam mana tafriq itu, pemisahan itu macam mana cara dia. So dalam konteks tafriq itu dia ada proses counselling, perdamaian yang kena berlaku, proses islah kena berlaku juga walaupun pengasingan. Sebab itu juga ada saranan hakam ini, bila kita dah tak boleh nak settlekan sendiri, anjuran Al-Quran, wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ini mesti berlangsung. Jadi step ini semua kena berlaku. Masalah kita dalam komuniti masyarakat kita tak buat pun step-step ini, sama ada terus pukul, dia pergi terus maksimum,
ataupun terus ambil tindakan mudah melihat perceraian itu sebagai jalan escape kepada masalah, exit. Sedangkan proses-proses yang hikmah islah ini tidak berlaku. Jadi inilah dia tugas kita sebagai aktivis, ahli komuniti, asatizah ini semua untuk memastikan komuniti ini terdedah kepada penyelesaian-penyelesaian ini, proses islah ini sebelum mengambil keputusan untuk bercerai secara ihsan ini. Bercerai pun kita kena sebut sekarang ini. Tak boleh sebut perkataan cerai je Ustaz Zarin. Kena sebut macam mana dalam Al-Quran sebut. Secara ihsan, secara makruf. Supaya masyarakat kita ni ada konotasi positif lah tentang cerai pun. Ini masalahnya semuanya jauh daripada apa yang disarankan oleh syariat. Itu concern saya lah. Wallahualam. Okey, insyaAllah kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Mungkin sebagai penutup lah ada nasihat ataupun kesimpulan sedikit pada Puan Fadlina Siddiq untuk kita punya penonton 1 minit kalau boleh. Saya biasa sebut 3 perkara ni lah kat mana-mana hujung siaran pun. 1, jangan jadi masyarakat yang permisif, jangan jadi masyarakat yang membenarkan keganasan ini berlaku. Kita ada tanggungjawab melihat anak perempuan kita. Saya suka sangat hubungan bapa dengan anak perempuan ni Ustaz Zarin, sebab dalam semua kes keganasan rumah tangga, ia yang paling mengharukan adalah apabila bapa mengambil anak perempuan daripada rumah suami untuk dilindungi, dan disebut maknanya disebut kepada menantu lelaki itu, menantu hantu pula yang memukul ni. Jadi bapa ambil balik ini anak ini sebab ini tanggungjawab bapa lah, wali dia. Sebab bapa jaga dia 26 tahun tak pernah kena pukul, tapi kahwin je dengan kamu baru 2 hari dah kena pukul. Kes yang paling saya rasa paling teruk lah, pagi akad nikah, malam dah kena pukul. Itu paling shortest period saya di kes pukul lah. Maknanya kita pun terkejut, tak dan apa. So pagi nikah, malam dah kena pukul dengan suami. Jadi peranan wali ni kita kena empower betul-betul lah. Kebanyakan wali ni seolah-olah kerisauan saya tidak ada tanggungjawab pada anak perempuan, tak mau bertanggungjawab sebab dia rasa dia dah lepaskan tanggungjawab tu. Sebab saya rasa dalam masyarakat ni masih ada lagi beban sosial, beban culture bahawa melepaskan anak perempuan ini seolah-olah melepaskan beban. It's very sad sebenarnya anak perempuan ini dengan bapa yang lain. Kita tengok macam mana Rasulullah dengan Fatimah well protected. So ini sepatutnya yang kita jaga dalam masyarakat kita. Bapa dengan anak perempuan ni hubungan yang bukan hubungan beban. Ia adalah hubungan yang memang trust, kepercayaan dan juga perlindungan. Yang kedua, saya ingat kita kena jadi active bystander. Maksudnya bila kita lihat keganasan itu, memang kita kena terus sebut. Ataupun bila kita melihat satu perkara sebagai gangguan seksual itu, sebagai contoh Ustaz Zarin, kita lah yang kena jadi active bystander tu. Sebagai contoh, Hospital An-Nur mesti ada polisi berkaitan dengan gangguan seksual. So kita lah yang aktif tu, yang menyebut, yang nak memastikan ia berjalan. So gangguan seksual ini antara perkara yang sangat sacred dalam syariat, yang memang setiap orang, baik lelaki ataupun wanita, memang dijaga maruah mereka. Dan ketiga, saya ingat kita kena tegaslah dengan isu-isu ni, dengan satu, ilmu, yang kedua, training, dan yang ketiga, maklumat yang tepat. Jadi orang yang menyampaikan tazkirah, jadi asatizah ni maklumat kena tepat Ustaz Zarin. Kita ni bukannya cakap-cakap kosong macam ni, kena study, kena tahu apa perkembangan undang-undang. Jadi janganlah bagi tahu benda yang bersifat kitab sahaja. Jadi kena tahu juga apakah konteks dan teksnya supaya masyarakat juga dapat manfaat yang sama. Saya risau sebab agamawan ini adalah orang yang sentiasa dirujuk oleh masyarakat. Jadi kalau tidak ada panduan teks dan konteks ini, sangat bahaya. Allahuakbar. Terima kasih Hospital An-Nur kerana jemputan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita Puan Fadlina pun dia akan terus ke mahkamah sebab ada kes. Ya, betul. InsyaAllah kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Semoga perkongsian kita pada hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi pada Puan Fadlina Siddiq kerana sudi memberi bersama-sama kita pada pagi ini insyaAllah. Terima kasih pada semua yang mendengar sampai ke penghujung siaran. Tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah.
Baik, Assalamualaikum terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.